wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat sikata melabatu. Masuk! Diri tanpa kekasih, puisi tanpa kata, kalimat tanpa jeda, patah ranting jiwa. Akulah yang berenang di laut aksara, dengan penuh harap untuk bertemu engkau. Seperti dahulu di tempaan air, jatuh dan menimpa bayangku sendiri, berkelana menyendiri dan mencari tempat sunyi agar ku temui diri dalam sepi. Diri tanpa kekasih, puisi tanpa kata, kalimat tanpa jeda, patah ranting jiwa. Diri tanpa kekasih, lagu tanpa nada, syair tak berirama, sumbang nyanyi sukma. Setiap mimpi indah tiada artinya, hanya sia-sia tak berbekas sirna. Aku pun terkadang lupa, aku ada untuk apa, ku tercipta pula untuk siapa. Diri tanpa kekasih, puisi tanpa kata, kalimat tanpa jeda, patah ranting jiwa. Diri tanpa kekasih, lagu tanpa nada, syair tak berirama, sumbang nyanyi sukma. Oh, kekasih, kau melengkapi tiap kekurangan ini. Puisi tanpa kata, kalimat tanpa jeda, patah ranting jiwa. Diri tanpa kekasih, lagu tanpa nada, syair tak berirama, sumbang nyanyi sukma. Wow, itu dia persembahan pembukaan oleh Fuad Ko dengan lagunya Tanpa Kekasih membuka tirai wanita hari ini, siaran 9 Oktober 2020, hari Jumaat
hikayat perkahwinan. Dan yang pastinya di hari ini kami nak memberikan satu perkongsian yang sangat menarik kepada anda. Pastinya kita nak memperolehi manfaat daripadanya. Dan sebagai permulaan, kita dah dengarkan suara Fuad Koh ini. Nak tahu juga jalan cerita untuk lagu Tanpa Kekasih. Apa khabar Fuad? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar? Sehat, Terima Alhamdulillah. kasih Abang Zawal wanita hari ini kerana jemput saya ni. Terima kasih kerana sudi datang ke studio Wanita Hari ini. Sama-sama. Lirik-lirik ataupun bait-bait lirik ini memang cukup menyentuh perasaan diri tanpa kekasih. Yes. Seperti apa tadi katanya? Tanpa cinta, dunia tanpa cinta. Puisi, tanpa kata kalimah, tanpa jeda. Hashtag deep. Mungkin kita nak kongsikan apa sebenarnya pembawaan cerita yang ingin dibawakan dalam lagu Tanpa Kekasih ni? Okey, Tanpa Kekasih basically sebenarnya dia sebenarnya expression jiwa sebenarnya. Ekspresi hati, luahan hati pasal life kita sekarang ni, we cannot live without a companion. So kita tak boleh tak berteman. Ada orang berteman dengan orang, ada orang berteman dengan pet, ada orang berteman dengan passion and also hobby, kerja. So macam mana pun kita tak boleh jadi alone. So basically lagu ni dia nak ceritakan apa yang terjadilah kalau kita tak ada companion. Betul lah orang kata no man is an island. Semua orang perlukan teman. Yes, indeed. Okey, berkenaan dengan lagu ni juga Akan. Ya. Mungkin Fuad boleh ceritakan siapakah penulis liriknya, siapakah komposernya? Okey, komposer untuk lagu ni saya sendiri dan sahabat saya Wan Saleh. Dan lirik ini oleh Abang Razi Sulaiman atau nama penanya lebih dikenali dengan Ito Lara. Okey. Ya, so penulisan ni banyak juga berkisar dengan daripada piece of art by Jalaluddin Arumi. So itu sebab bahasa dia quite Puitis. puitis. Ini pun tapisan yang kedua ni saya rasa. Yang the first one saya dapat dah cakap abang Berat. orang tak faham bang. Cakap. So pencinta bahasa akan sukalah. Tapi so saya cakap dia abang kita lighten a bit supaya benda ni boleh sampai kat ramai orang. Mungkin ini juga antara salah satu elemen yang ada pada Fuad untuk membezakan Fuad dan artis-artis yang lain dalam kelas yang tersendiri. Okey, saya sebenarnya tak berani nak ada self proclaim ke apa. Tapi saya janjikan benda yang saya bawa, I'm a very meticulous person. So dalam apa-apa benda pun satu lagi saya ada masalah OCD tu. So saya nak make sure semua benda teratur dan menepati apa yang saya nak. So kita ada checklist apa semua. So saya cuba bawakan piece kali ni dengan melodinya sendiri saya sculptured, we take time. And also melodi tu kita pilih notes-notes yang kita nak pergi dan juga di samping tu tak mengabaikan untuk public lah. Maksudnya bukan untuk kepuasan sendiri je, untuk public. Dan dari segi lirik pun saya cakap saya nak bawa something yang ada message. Saya tak nak it's just kosong, tak ada message apa-apa. So saya nak at least bagi impact lah kepada orang. Bukan sekadar nyanyian biasa ya. Betul. Ada message dan orang juga boleh relate. Yes. Okey, berkenaan dengan music video pula. Okey. Difahamkan baru sahaja rilis 6 hari yang lalu. Betul. Okey, mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana dari proses pembikinan Okey. music video ni? Kat sini first of all yang ni saya nak buat reveal lah. Orang public mungkin tak tahu, close family mungkin tak tahu. Sebenarnya ini adalah lirik video, bukan MV lagi. Dan MV pada awalnya kita plan lagu ni sebenarnya sebelum PKP, release on April. Tapi unfortunately pandemic things, so semua stop, production pun stop, recording pun stop. So sebenarnya calon awal kami untuk MV adalah Uyaina. Secara jujurnya live wanita hari ni. Yes. Maknanya Alamak. lepas ni kena realisasikan lah. InsyaAllah kita akan buat pastikan ni. ya untuk second single. InsyaAllah dia yang penting sampaikan kalau Uyaina. kita cakap dan Uyaina kata yes dan things happen lah. Kalau tak jadilah sebenarnya. Tak apa, kami doakan semoga ia jadi. Amin. So lirik video ni Saya tuntut. okey, cool. Saya memang bila dicadangkan tu saya cakap saya terus without ada hesitant saya cakap okey. Saya cakap okey. Masa tu saya terus okey. So lirik video ni kita shoot very fast pace lah. Sebenarnya ni kita shoot one shot. Kalau perhatikan shot dia memang kita one shot. Kita tak ada editing apa semua. So memang kita plan ini adalah lirik video. InsyaAllah MV coming. Okey, InsyaAllah. Fuad sendiri bagaimana meletakkan perancangan untuk berada dalam industri seni ni? Okey, berjam-celik sebenarnya saya boleh katakan minimum saya berada dalam industri about 15 years sekarang, Alhamdulillah. So ini adalah first debut single solo saya. Sebelum ni saya ada dengan duo band, saya ada dengan band yang dah pernah keluar.
So kali ini adalah single. Ini step pertama saya lah. So harapnya selepas ni Tanpa Kekasih boleh diterima umum. Dan saya insya-Allah akan keluarkan lagi dan lagi dan lagi. Insya-Allah. Kami juga doakan yang terbaik untuk Fuad Amin. Ko. Thank Semoga you dapat very much. menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya. Thank you. Selamat maju jaya. Terima kasih. Terima kasih. Wanita hari ini dan kita nak bersedia untuk persembahan yang kedua. Yes. Sempurna katanya. Sempurna. Tadi Tanpa Kasih, sekarang dah sempurna. Alhamdulillah. Baik, sekejap lagi kita nak kembali bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita untuk perkongsian satu topik dalam hikayat perkahwinan yang mana kita nak mengenal bahasa cinta pasangan. Bukan sekadar I love you, you love me je lah. Betul. Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa cinta? Setiap orang pasti ada bahasa cinta yang berbeza-beza. Ini yang akan kita kupas sekejap sahaja lagi. Okey, kami harapkan anda bersedia untuk mendengarkan satu persembahan daripada Fuad Ko, lagu cover version Sempurna. Silakan. Begitu indah, kau membuat diriku yang selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Bisikan kata membasuh semua lukaku. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Betul. InsyaAllah lagi 20 minit abang sampai. Ya. Bang, abang dah balik ke? Tidurlah. Lihat. Abang nak mandi dulu ya. Daisy? Lambang kesucian dan kebahagiaan untuk insan yang sempurna. Mana ada manusia yang sempurna, bang? Ya ada. Di depan abang. You suka tak hadiah hai? Suka. Thank you. Kara, happy anniversary. Calculator. Come here, baby, sexy sayang. Wow.
Alah, you ni malulah. Mungkin kalau anda semua yang menonton paparan itu tadi tersenyum sampai ke telinga. Ya. Sebab berkait rapat sangat-sangat dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu memahami dan mengenali bahasa cinta pasangan kita. Ada orang mungkin dia ungkapkan I love you, I miss you tiap saat, tiap masa. Tetapi ada orang juga yang menunjukkannya melalui perbuatan. Ya, betul tu Yana. Dan kalau kita lihat sebenarnya walaupun kehidupan kita bersama dengan pasangan dah mencapai 5 hingga 20 tahun, 30 tahun, tapi kalau kita tak kenal pasangan kita, pastinya bahasa yang dituturkan setiap hari, diungkapkan setiap hari atau apa saja tindakan itu tidak melambangkan kebahagiaan dan juga kasih sayang. Sebab kita masih lagi tidak tahu bahasa cinta pasangan kita. Sebab menurut Gary Chapman dalam bukunya The 5 Love Languages, katanya ada 5. Pertamanya kena tahu tentang penghargaan, bagaimana pujian diberikan, kata-kata semangat kepada pasangan. Kemudian kita nak sentuh juga bagaimana pemberian hadiah ini juga boleh membantu sebagai satu bahasa cinta. Saya suka yang tu. Dan ada banyak sebenarnya yang dikongsikan oleh Gary Chapman ini, termasuk masa berkualiti bersama pasangan, juga salah satu daripada bahasa cinta, sentuhan. Ini yang mungkin kadang-kadang kita cuma aplikasikan satu dalam rumah tangga, kita terlepas 4 yang lain. Mungkin bahasa cinta itu perlu difahami sedalam-dalamnya. Betul. Dan untuk itu, kami pun dah tak sabar nak memperkenalkan tetamu bersama dengan kita pada hari ini di Studio Wanita hari ini. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan Ellie Mazlin ataupun lebih mesra dengan panggilan Kak Lina Pompom. Agicu. Masuk. Masuk. Apa khabar Kak Lina? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih tahu sudi jemput Kak Ina datang Wanita hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Sama-sama. tahu sebab sudi datang. Tak lain tak bukan, kita juga bersama dengan Ustaz Azam yang sentiasa orang kata positif untuk bersama kami di Wanita hari ini. Alhamdulillah. Silakan. Terima kasih Rina, Yana dan juga masuk. Masuk. Tuan-tuan dan puan, para penonton, alhamdulillah insya-Allah ini kita akan bicara tentang bahasa cinta. Bila sebut tentang bahasa cinta, ramai yang mungkin ingat itu sekadar ungkapan, sekadar apa yang kita lafazkan setiap hari. Bak kata Yana, I love you, you love me, I miss you, you miss me. Sebenarnya luas pemahaman bahasa cinta ni untuk Kak Lina Pompom sendiri. Ya, saya. Bila kita sentuh bahasa cinta, maklumlah setiap hari rasanya Kak Lina ni melalui bahasa cinta yang berbeza-beza. Kan? Bunga-bunga sekarang ni. Bunga banyak Alhamdulillah. sekarang ni. Pemahaman Kak Lina sendiri tentang bahasa cinta bersama dengan pasangan. Okey, Kak Ina, macam sekarang Kak Ina cerita pasal suami Kak Lina lah. Kak Ina faham sebab dia tunjuk dan dia cakap. Okey. Sebab pada Kak Lina, benda ni kita, yelah, semua orang tak sama wataknya. Ada yang jenis tak cakap tapi dia orang buat daripada perbuatan. Tapi macam Kak Lina suka, Alhamdulillah suami Kak Lina dia tunjuk dan dia cakap. Setiap kali dia call, dia akan cakap, I love you Mama. Oh, so sweet Papa. Macam tu kan. Jadi Setiap hari? Sentiasa. Setiap kali call, lepas tu dan suami kerap WhatsApp. So setiap kali dia WhatsApp, I love you Mama, dia mesti cakap macam tu. Lepas tu tiba-tiba Kak Ina kerja, dia tahu Kak Ina busy, tiba-tiba dia hantar, I love you Mama. Macam tu. Jadi kita penat bila kita tengok, so sweet suami. Jadi Hilang penat. Hilang penat. Lepas tu yang buat kita tak sabar nak balik rumah, nak jumpa suami, nak jumpa anak. Sebab tiba-tiba kadang-kadang suara anak, I love you Mama. Sefia pun sama. Jadi kita terapkan benda ni sampai Sefia pun cakap benda yang sama. Jadi Kak Lina rasalah kadang-kadang wanita ni, dia suka bila suami dia cakap ayat-ayat macam tu. Yalah, kita fahamlah kadang-kadang ada suami yang tak nak cakap tapi dia akan tunjuk benda lain sebab dia tak biasa dengan romantik. Tapi pada Kak Lina, kepada suami-suami kat luar sana, lebih baik bercakap. Bila isteri ni akan happy, akan hilang penat dia bila suami dia cakap, sayang, saya sayang awak. Benda macam tu kita suka kan? Macam tu. Saya sokong 100%. Janji. Dan selepas pasangan Cikgu Azlan hantar macam tu, balasan Kak Lina tahu apa? I love you more Papa. Ada. Okey, baik. Ustaz, kalau kita melihatkan dan kita mendengar perkongsian daripada Kak Lina ni, ungkapan diberikan, perbuatan juga ditunjukkan. Tetapi kalau kita bercakap dari sudut bahasa, Betul. Bahasa tu ada banyak. Termasuklah bahasa tubuh, bahasa isyarat dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang diungkapkan, kadang-kadang dipendam, tetapi masih lagi rasa sayang. Mungkin sebagai permulaannya Ustaz boleh kongsikan apa sebenarnya antara bahasa cinta yang ada? Luar biasa. Terima kasih Yana, Rina, Kak Lina Pompom, serta para penonton semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan, para penonton, sebenarnya
Allah SWT menciptakan pasangan ini adalah kerana sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam rumah tangga ni tuan-tuan, dia kena ada 3 elemen ini. Apa dia? Sakinah, iaitu kasih sayang, mawaddah dan juga rahmah. Maknanya sakinah, ketenangan. Kena ada ketenangan, kasih sayang sebagainya. Tapi dalam rumah tangga huru-hara, ini masalah. Itu sebab para penonton, saya nak kongsikan, manusia ini dia berbeza-beza. Berbeza-beza. Kalau kita belajar tentang ilmu psikologi, ya, bagaimana manusia, dia ada introvert dan extrovert. Ini semua orang tahu. Maknanya introvert ini di dalaman, dia suka cakap, dia suka pendam. Dan dia suka pendam, kadang-kadang memang dia tak suka nak cakap. Macam Kak Lina kata, pasangan dia mungkin jenis yang memang suka I love you, I love you. Ada orang pula jenis kau dapat, apa ni laki aku ni, buang terbiat ke? Sebab dah lama tu tak dapat. Ataupun mungkin kadang-kadang perempuan kebanyakan dia suka. Tetapi yang paling penting tuan-tuan dan puan, apa yang nak kongsikan, kita jangan bezakan pasangan orang dengan pasangan kita. Jangan kita bercakap, abang tengok tu laki Kak Lina pom-pom tu, dia tu dah tinggal. Asyik pegang tangan je jalan-jalan. Tak lepas pun tangan ada. Contoh gitu kan? Untunglah. Maknanya tuan-tuan dan puan, betul. Orang akan rasa macam nanti kecil hati suami dia. So, awak ni kecil tahu bagi kahwin dengan lelaki dia. Bahagia. Maknanya tuan-tuan dan puan, sebenarnya kita jangan bezakan. Itu sebab kalau seperti Yana kata tadi, para penonton, bahasa tubuh ni dia ada 3, iaitu LPT. Bukan lebuh raya. Ya? LPT yang pertama, bahasa lisan. Bahasa lisan ni dengan pertuturan, dengan verbal. Maknanya kita bercakap. Baru bila kita bercakap, I love you. Macam hari ni pun hari anniversary saya. Yang ke berapa? Baru lagi 5 tahun. Alhamdulillah. Allah bagi doakan moga kekal ke syurga. Insya-Allah. Bodoh anak. Happy birthday sayang. Live. Itu lisan. Lisan. Farahin selamat. Bukan Mina selamat. Ya. Baik. Maknanya itu lisan. Maknanya kita wish dengan kata-kata. Tuan-tuan dan puan, para penonton, itu kata-kata. Yang kedua, P yang kedua adalah perbuatan. Ataupun perlakuan. Ada orang dia tak nak cakap. Dia nak cakap ni macam malu. Alah, janganlah malu, kena cakap. Ada orang dia malu. Tapi Kak Ina, ada orang yang introvert begitu. Jadi maknanya dia malu, tapi dia tunjuk dengan perbuatan. Contoh dia buat surprise. Abang apa ni? Saja. Betul, faham sendirilah. Faham sendiri. Ataupun dia buat jaga anak. Dia nak cakap sayang ni dia tak reti. Tapi memang ada. Saya jumpa orang macam ni. Saya masuk di Facebook saya, Instagram saya, Azalkan Karib. Memang ada orang macam itu. Ustaz, saya dia tak cakap tapi dia buat perbuatan. Itu yang terakhir adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh paling mudah macam mana? Gitu. Macam tu. Jadi bahasa tubuh ataupun dan sebagainya. Dan saya akan kongsikan juga bagaimana untuk aplikasikan bahasa cinta ni. InsyaAllah. Kejap lagi, MSU. MSU. Okey, LPT kita dah tahu. MSU kejap lagi kita simpan dulu. Tapi saya tertarik apa yang disentuh oleh Ustaz dan juga Kak Lina tadi. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kita jangan mengharapkan diri kita ini saja untuk menjadi penerima. Kena juga memberi. Kalau kita tengok kan, bila di Instagram Kak Lina sendiri, momen-momen indah dekat masak tu pun adalah bahasa-bahasa cinta yang diluahkan, yang juga yang ditunjukkan. Kak Lina rasa penting tak dalam sebuah rumah tangga ini, dia kadang-kadang bak kata Ustaz lah, sebab dah malu, tak pernah cakap dan sebagainya, bila buat dah rasa pelik dan sebagainya. Kadang-kadang bila suami tu tak buat, tiba-tiba dia buat, dah isteri pula cakap, abang ni kenapa buang terbiak? Dah macam tu pula. Jadi macam pada Kak Lina, kita suami isteri, contoh benda yang baik, kalau suami kita ataupun isteri kita buat, jangan sebut perkataan, awak ni dah buang terbiak, awak ni dah kenapa? Ni. Tak payah, kita terima, maknanya suami ataupun isteri kita dah mula nakkan ada bersama tu tadi. Perhubungan dah nak mula ke arah romantik. Tak apa, kita sambut benda tu. Jangan sekali-kali cakap, awak ni dah kenapa? Buang terbiat ke apa? Selalunya kita macam tu kan. Kita jangan macam tu. Kalau raikan dia kan? Kita raikan. Kalau suami atau isteri kita buat ke arah-arah begitu, cuba menjadi lain dan juga cuba nak buat isteri dia ataupun suami dia happy dengan cara yang baru, terima dan kita ambil benda tu supaya kita punya pasangan rasa lagi nak buat yang terbaik untuk dia orang punya pasangan. Maksudnya macam tu. Menarik sebenarnya apa yang dikongsikan oleh Kak Lina ni. Dan Ustaz, kalau kita bercakap juga dari segi bahasa tubuh ni kan, malu tu satu hal. Mungkin juga ini bukanlah generalisasi, tetapi kebanyakan lelaki dia nak kontrol macho dia ni. Ego dia tu. Pada Kak Lina, dalam rumah tangga, kita kena buang ego. Kalau nak ego kat luar, dengan kawan-kawan tak apa. Tapi apabila dah masuk dalam rumah, itu adalah isteri awak, buang segala ego. Dan isteri pun buang segala ego, terima baik dan kekurangan, kelebihan pasangan masing-masing. Buang ego. Terima seadanya. Yes, kalau kita duk sibuk ego bawa balik rumah,
ke laut deh. Tapi betul juga. dalam. Sebab kadang-kadang kita melihat ada orang baru 4-5 tahun kahwin, baru sangat kahwin, alhamdulillah faham bahasa cinta tu dan belajar untuk lebih menghayati Memahami. bahasa cinta. Ada setengah orang 30 tahun pun masih lagi tak dapat apa isyarat cinta daripada pasangan. Ini juga satu konflik. Kadang-kadang suami mengadu, isteri saya ni manja sangatlah, dah tak larat dah nak layan merajuk dia apa semua. Dan isteri pula akan mengadu, kata suami saya dah tak romantik macam dulu, dah tak pegang tangan, dah tak betul. sebagainya. Itu bahaya. Bila dah mengadu pada orang yang salah juga, dia akan lagi mengeruhkan situasi dan hubungan dalam rumah tangga. Terima Ustaz. kasih. Sebenarnya bila cerita bab ni, bab romantik, saya sangat setuju dengan Kak Lina tadi. Bila mana kita pasangan nak buat yang terbaru. Yes. Contoh, sebelum ni dia tak pernah buat pun surprise. Sebelum ni dia tak pernah pun buat macam kejutan-kejutan dan sebagainya. Jadi inilah masanya. Apa maksudnya tuan-tuan puan? Tapi berhati-hatilah. Jangan buat surprise waktu tu pula pasangan sakit jantung. Tak masal. Biarlah surprise yang seronok Surprise ya. seronok Sweet surprise lah. Sweet surprise lah. Jangan dia buat terkejut, tiba-tiba terkejut ayang ada kejutan apa dia? Madu. Contoh. Tak boleh. Tak contoh lah. Maksudnya kita kenalah agak-agak. Kalau kita tu pasangan kita, mungkin macam makcik menonton pada ketika ini, pasangan kita ada sakit jantung sebagainya, kita takut BP dia naik, dan akhirnya kita buat kejutan yang macam bahaya juga. Klien jadinya. Klien jadinya. Itu sebab kita kena melihat kepada situasi. Dan saya sendiri memang suka buat kejutan. Saya suka buat kejutan dan saya tak suka kejutan. Sebab bagi saya kejutan dah satu benda yang macam mendebarkan. Dia pakai teddy bear ke, kan, bawa belun. Rumah aku kan. Jadi itu, tapi perempuan dia kreatif. Jadi bila kita buat, dia akan buat. Kadang-kadang orang ni dia nak orang buat kat dia. Tapi dia tak nak mulakan. Betul. Minta maaf cakap. Kadang-kadang ada suami dia tidak mengharapkan, tetapi isteri dia nak harap. Tapi bukan kita namanya, isteri kenalah mulakan dulu dan suami dia akan balas balik. Tapi pada Kak Lina dalam masa yang sama, komunikasi. Maknanya suami isteri sebelum tidur dekat katil, kampung people. Jadi masa tu kita bersembang, abang, apa kata kita ni. Komunikasi tu penting. Kalau yang ni simpan, yang itu simpan, tak ada siapa yang tahu sebab kita tak boleh baca apa yang ada dekat dalam kepala pasangan kita. So itu sebabnya komunikasi tu amat penting. Kalau kita rasa kita punya hubungan tu makin macam Renggang. macam dah renggang, Bincang betul-betul. macam dah tak macam dulu-dulu, ketika itu cakap. Kalau kadang-kadang kalau tak nak cakap tak apa. WhatsApp dek. Walaupun sebelah. Walaupun sebelah. WhatsApp dek. Itu sebab sebenarnya Kak Ina, kalau kita tengok teknologi ni sebenarnya adalah mendekatkan orang yang jauh. Tapi yang bahayanya kita takut menjauhkan orang yang dekat. Itu sebab kalau kita tengok, saya sangat setuju bila Kak Ina kata sebelum tidur berkomunikasi. Dan itu telah ditunjukkan dalam Kampung People. Kampung People. Dan sama juga ketika makan. Makan berjamaah itu sangat penting. Bincang. Tanya anak kita, pasangan sebagainya. Jadi bila kita bincang perkara ini, dia akan memberikan kebaikan. Kalau kita nak tengok contoh terbaik, model romantik yang terbaiklah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW, Nabi SAW dalam banyak lipatan sejarah Nabi, Nabi minum dengan romantik dengan Sayyidatina Aisyah ni, Nabi akan kongsi gelas. Waktu yang sama, Rasulullah akan tanya, mana yang bekas minum tu? Dan Rasulullah akan minum ikut mana yang bekas cawan isteri Nabi minum tadi. Dah cuba Kak Lina? Paling sweet. Masya Allah. Tapi kalau banyak gencu, bahaya pula kan? Tapi kan, Ustaz, Kak Lina, ini yang menariknya yang saya nak tanyakan sekejap lagi kepada Kak Lina terlebih dahulu. Tentang kreativiti dalam bahasa cinta kepada pasangan kita. Kejap lagi saya nak tanya. Sebab sebelum itu, kami nak tanya dulu pendapat orang ramai tentang bahasa cinta pasangan mereka. Jom kita saksikan. Sudah kahwin dalam more than 10 years. So bahasa cinta yang saya bagi signal dekat dia, kadang-kadang saya punya message benda yang sama je, tiba-tiba saya akan tukar sikit. Kadang-kadang saya akan cakap, sayang, malam ni buat apa? Jom kita keluar dinner. Macam tu. Sekali-sekala tu kita perlu juga bawa dia keluar, bawa dia pergi. Untuk kita berdua je. Normally saya akan bawa pergi. Saya akan hint, jomlah kita pergi keluar malam ni ke. Kita pergi dengar muzik ke. Selalunya saya akan bawa dia makan ke tempat-tempat yang mula-mula kita kenal dulu. Sebab biasanya dalam kahwinan kalau dah berjalan selama belasan tahun, dia punya momentum tu ada sedikit turun lah. So kita kena carilah, kita kena tahu apa yang boleh menggembirakan pasangan kita. Perlu sebab itulah kadang-kadang kita benda yang sama, benda yang banyak kita kerja je, and then bila teks pun benda yang sama. So we need something to macam kita sparkkan kita punya relationship so that it will last longer lah.
itu adalah cara kita nak appreciate pasangan kita. So tak semestinya dengan bahasa-bahasa yang klise ni, I love you ke I miss you. Kalau kita tahu dia penat dan kita kata okey jom lah yang malam ni kita tak payah masak lah, kita makan kat luar. Itu dah cukup menggembirakan dia. Penting sebab kita nak spark dalam life kita kan, dengan orang yang dengan benda yang kita dah ada ni, selalunya kita lalai. Kita selalunya take for granted. Itu dia yang sempat dikongsikan oleh wartawan kami yang bertanya kepada orang ramai tentang bahasa cinta pasangan masing-masing. Dan sebenarnya banyak bahasa cinta. Dan sebelum paparan tu tadi sempat saya bertanya tentang satu komunikasi dan juga kreativiti. Kak Lina, boleh dikatakan masih lagi baharu dalam mendirikan rumah tangga bersama Cikgu Azani. Tetapi dari segi kreativiti tu, adakah Kak Lina akan cuba sedaya upaya untuk mempelbagaikan bahasa cinta itu dan juga dari cikgu pula macam mana? Okey, macam Kak Lina, kita orang lebih kepada bercakap. Lepas tu kalau perbuatan pula, Kak Lina akan masakkan untuk dia. Papa nak makan apa hari ni? Mama masak untuk Papa. Okey, tak apa, Mama masak aja apa. Tak. Papa nak makan apa? Mama masak. Okey, Papa nak budu. Lepas tu dengan bunga kantan. Lepas tu dengan daging kunyit. Kita buat. Lepas tu kita makan, selalu kita makan dekat hall kan, dekat family hall. Lepas tu Kak Ina letak makan dekat luar halaman tu ada meja. So letak situ makanlah dengan abah, dengan suami, dengan manja, dengan Kak Lina. Jadi Kak Ina buat benda macam tu. Sebab kita tahu kadang-kadang jadual kita sibuk. Jadi bila kita cuti memang betul Kak Ina akan concentrate jaga family, jaga abah, jaga suami dan juga anak Kak Ina. Masa itulah Kak Ina akan gunakan quality time yang ada tu untuk memanjakan mereka semua. Jadi itu yang Kak Ina buat dan suami pun buat benda yang sama juga Kak Ina. Bila Kak Ina habis kerja, kita orang selalu sampai rumah lewat, suami tunggu. Dia buka pintu, dia ambil barang-barang Kak Lina semua. Tapi sebelum kahwin adakah sememangnya karakter cikgu begitu? Okey, sebenarnya suami saya tak macam tu. Dia bukan orang yang romantik tau. So masa mula-mula ingat lagi kenal dia kan. Dia call. Dah makan dah? Sekejap kita. Dah makan dah? Lepas tu kita cakap, Papa, Mama tak pandai lah orang cakap laju macam ni kan. Sebab selalunya kita cakap, okey dah makan ke? Kan? Lepas tu dia, dah makan dah? Kenapa macam ni? Kenapa? Tak, kenapa cakap laju macam ni? Oh ya ke? Lepas tu dah lama-lama bila kita orang kenal dan cikgu pun tahu Kak Ina perangai macam mana yang sebenarnya sebab yelah mungkin dia tengok dalam TV Kak Ina macam tu sebab kita in character. Kalau 24 macam tu penat pitam dek. Macam tu. Jadi bila Kak Ina yang sebenar, kalau Kak Ina bukan di TV, Kak Ina macam ni. Kak Ina akan cakap lembut apa benda semua. Macam ni lah. Macam ni. Macam tu. Jadi baru cikgu perasan, maknanya sebenarnya bukan yang tu. Lama-lama dia kenal, lepas tu dia pun dah jadi soft dan sangat romantik sampai sekarang. Kadang-kadang saling mengenali bahasa cinta. Itu paling penting. Kadang-kadang dia boleh belajar daripada pasangan. Betul. Kan? Betul. Ustaz, tadi kita cerita LPT. Tapi kita nak kukuhkan hubungan ni supaya bahasa cinta tu berkekalan dalam rumah tangga. Kita nak tahu apa MSU tu. Baik, terima kasih ya kepada Rina semua. Saya sangat setuju. Bila Kak Ina cerita, ni pengalaman ya. Pengalaman orang lama jugalah. Jadi kita baru. Jadi maknanya tuan-tuan puan para penonton, betul apa Kak Ina kata, kita berusaha untuk menjadi orang yang romantik sebenarnya. Kalau kita lihat dalam sirah Nabi SAW, Nabi Muhammad sangat romantik dengan isteri Nabi. Dengan isteri-isteri Nabi yang lain pun sangat romantik. Sebagai contoh, Nabi pernah melihat sahabat di luar, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha duduk di bahu Nabi. Subhanallah, bayangkan romantik duduk di bahu macam tu tengok kanda. Contoh ni bahasa saya lah kan. Maknanya romantiknya Nabi dengan para isteri Nabi. Waktu yang sama Nabi juga masak untuk isteri Nabi dan sebagainya. Kita ni kadang-kadang jangan mengharapkan saja suami isteri kita masak, tapi kita juga berusaha untuk masak. Suami kita pun masak untuk kita. Tak ada halangan. Nasi kerabu. Nasi kerabu kelas. Dapur pula kan. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, kita usahakan begitu. Maknanya kita give and take. Seperti kata tadi di awal, yang paling penting rumah tangga adalah komunikasi. Dan MSU yang saya nak kongsikan adalah apa dia bagaimana kita nak aplikasikan bahasa cinta. Seperti yang Kak Lina katakan tadi, Rina pun ada katakan, M yang pertama iaitu masa yang berkualiti. Masa yang kualiti manfaatkan. Sebagai contoh, kita bekerja. Tuan-tuan dan puan, kita semua bekerja. Waktu kita bekerja, waktu yang sama, setiap hari kita kena juga
cari masa dan ruang dan peluang untuk bersama dengan isteri. Ya. Maknanya bersama tu kita komunikasi dan sebagainya. Masa tu yang paling penting. Bila cuti, manfaatkan betul-betul. Jangan masa cuti pun bekerja, ini masalah. Kan? Jadi ini kita kena manfaatkan. Yang kedua, apa dia? S yang kedua adalah sentuhan. Sentuhan ini yang paling penting. Sentuhan apa? Sentuhan fizikal. Maknanya sebelum pergi kerja, sebagai contoh para penonton, kalau isteri nak pergi kerja, salam, cium tangan dia, cium pipi dia. Ini contohlah kan. Jadi kita faham sendiri. Sentuhan fizikal ini sangat penting dan sentuhan jiwa. Dan yang ketiga, adalah ungkapan. Ungkapan ini bukan saja dari segi verbal, tetapi ungkapan juga dari segi WhatsApp kita, bagaimana kata-kata. Setiap hari juga, walaupun kita wish the I love you dan sebagainya, setiap hari juga doakan pasangan kita. Dan ini saya selalu katakan, isteri saya pergi kerja awal, saya kerja petang. Saya mengajar sekolah agama Johor kan petang. Isteri saya kerja pagi, dia jururawat. Bila dia pergi kerja, yang baik-baik jalan, moga Allah berkati perjalanan pergi balik dan moga barakillah khair. Kita doakan dia. Kita wish dia, I love you, peluk dia, cium dia, dan doakan dia. Ini penting, tuan-tuan dan puan. Ungkapan inilah yang akan menterjemahkan bahasa cinta dengan pasangan kita. Tapi kadang-kadang kita tak faham. Itu sebab nak memahami manusia sangat susah. Ia bukan mudah. Kadang mungkin, minta maaf cakap 5 tahun pertama macam ini. Tiba-tiba tahun yang kedua pula, dia macam tu. Sendu. Kan? Maksudnya kan? Lama-lama itu sebab kita kena variasikan. Variasikan, bukan kadang-kadang sama flat je tak seronok juga. Kalau dia kena sekali kadang-kadang gaduh. Bukanlah gaduh, maksudnya macam kadang-kadang manja. Inilah teknik kita untuk bersama dengan pasangan. Tak kira lelaki dan perempuan, kita kena meraihkan pasangan kita, terima seadanya. Moga manfaat. Tapi dalam hubungan gaduh tu perlu ada, di mana gaduh tu lah kita boleh lebih mengenali kita punya pasangan dan apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Saya setuju. Kalau asyik macam manis 24 jam pun tak ada thrill day. Dan sebenarnya juga adalah bahasa cinta. Betul. Kenapa berlakunya pergaduhan itu atas dasar mungkin cemburu. Cemburu sebab apa? Sebab sayang. Itu tanda. Kalau pasangan kita tak ada cemburu langsung, ini masalah. Sesuatu dia. Ini masalah. Maknanya dia biar je. Tak apalah. Biarlah dengan orang. Tak boleh kan? Kita kalau macam suami kita, macam Kak Lina, kalau suami macam terlalu biar, Kak Lina macam dia tak sayang kita ke? Lagi dia kata tak payahlah mama, kalau nak kayu basah kayu je dalam kawasan rumah. Kita suka. Satu tips daripada Kak Lina untuk rumah tangga di luar sana yang mungkin nak mulakan hari ini bahasa cintanya. Okey, yang pertama sekali komunikasi itu penting. Sebab kebahagiaan ni bermula daripada rumah, daripada anda berdua. So apa-apa macam kita rasa macam kita kekurangan A ke kekurangan B, kita perlu bercakap. Bila kita cakap, baru pasangan kita tahu. Kalau kita tak cakap, macam mana pasangan kita nak tahu? Sebab kita tak boleh nak baca apa yang ada dalam fikiran pasangan kita. Jadi pada Kak Lina, kalau nak kebahagiaan, itulah dia. Kita kena kenal hati budi masing-masing. Yang paling penting, kita kena terima kekurangan kelebihan pasangan kita. Kalau contoh pasangan kita macam kurang romantik, tak apa, boleh cakap apa-apa. Teringin sangat nak macam ni. Kita cubalah. Kalau tak dapat macam tu pun, kita cuba. At least kita rasa. Terbaik, kan? Kita rasa ni. Bukan orang kata nak membezakan suami kita dengan orang lain. Tidak. Tapi kalau benda tu boleh dijadikan benda baik dalam hubungan, tak ada salah. Yang penting perlu ada komunikasi. Komunikasi itu penting. Dan last kali saya nak kongsikan yang sedikit. Mungkin sikit je lah. Kak Lina banyak ambil. Ambil. Masuk. Baik, tuan-tuan dan puan-puan penonton, last kali. Apa pun yang berlaku dalam rumah tangga kita, yang paling penting biarlah rumah tangga kita je. Maknanya bila suami, isteri, apa pun dalam bahasa rumah tangga kita, itulah rumah tangga kita. Dan last kali, apa pun usaha kita dan sebagainya, endingnya adalah dengan doa. Doa inilah supaya hati kita tidak berbolak-balik. Ini yang paling penting, tuan-tuan dan puan. Doanya saya kongsikan di Instagram saya, Facebook saya, Azam Al-Kankari. Tak cerita, tak sempat dah kan? Jadi kita kongsikan. Boleh ke? Panjang tak doanya? Sikit je. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi inilah antara yang kita nak supaya hati kita tidak berbolak-balik. Ingat, sifat Allah ada 99, nama-nama Allah ada 99. Antaranya ada Al-Wadud. Apa makna Al-Wadud? Allah yang maha memberi cinta. Itu sebab cinta ini anugerah dari Allah. Ada orang kita tengok tak ada perasaan apa. Tapi ada orang kita tengok cinta datang. Kerana apa? Allah yang berikan sifat ini. Jadi kembalikan sifat itu kepada Allah. Moga Allah berikan perasaan cinta kepada kita. Wallahu alam. Moga manfaat. Terima kasih. Sarat dengan perkongsian pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada Kak Lina Pompom. Kepada Ustaz. Sama-sama. Sayangnya masa sangat mencemburui. Besok repeat. Terus berbahasa cinta bersama dengan pasangan. Kirim salam dengan cikgu, kirim salam dengan Ustaz. Mudah-mudahan terus kekal berbahasa cinta dan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih. Terima kasih semua. Wanita Hari Ini.
wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini, dan dalam segmen tajaan sekarang ni, Yana bersama Datuk Azril Muhammad Razi yang merupakan pengarah urusan V Asia Cosmetic and Health. Apa khabar, Datuk? Baik, sihat Yana? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Datuk, silakan apa yang nak dikongsikan. Okey, terima kasih Yana. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Yana, saya dah lama tak bersiaran Wanita Hari Ini dengan Yana. Hari pula bersiaran kebetulan selondom pula warna hijau. Okey Yana, yang mana saya kira seiring dengan peningkatan usia ramai di antara kita sebenarnya yang mengalami perubahan hormon. Yang mana perubahan hormon ni menyebabkan ada di antara kita kadang-kadang bentuk badan semakin kurang menarik, semakin besar, badan semakin naik. Yang mana saya kira kalau mengikut model intervensi cara hidup rakyat Malaysia mendapati 43.7% rakyat Malaysia adalah tidak aktif. Yang mana kurang aktif, tidak mengamalkan gaya hidup sihat, pemakanan yang seimbang. Jadi hari ini saya bawa rangkaian produk dapat membantu anda untuk mendapatkan kata orang tu bentuk badan yang menawan dengan syarat mesti amalkan gaya hidup yang seimbang, pemakanan yang sihat dan juga diet yang sihat. Dan hari ini produk kat depan sini Koko Cut, saya faham ramai di antara kita kadang-kadang yang selalu kerap rasa lapar, kejap-kejap nak makan yang mana formulasi Koko Cut ni sangat istimewa sebab apa dapat membantu menghalang rasa lapar. Sebaik saja anda amalkan Koko Cut ni akan rasa kenyang sebab apa dalam ni ada ramuan-ramuan terbaik seperti beras perang, kemudiannya oat beta glucan yang mana mengikut kajian di University of Newcastle di Australia mendapati pengambilan oat beta glucan ni dapat membantu merangsang hormon untuk bagi rasa tidak lapar secara tak langsung. Bila kita amalkan Koko Cut ni dapat membantu mengekang kata orang tu selera makan kita membuat-buat tu kan, kita nak makan macam-macam Dengan pembelian Koko Cut yang berharga RM38 ni anda akan mendapat shaker secara percuma bancur dengan air sejuk, sangat-sangat sedap rasa dia. Dan dalam ni ada 20 sachet yang mana datangkan dengan 30 gram pack oat dan juga 20 gram pack koko ni. Anda perlu campurkan kedua-dua larutan ni, dua-dua serbuk ni dalam shaker diberi secara percuma ni. Shake dan kemudiannya anda minum. Bila dah minum anda akan rasa kenyang 4 hingga 8 jam. Anda tak rasa nak makan apa-apa pun. Dan paling penting formulasi Koko Cut ni sangat-sangat istimewa sebab apa formulasi tanpa bahan terlarang, tanpa sibutramine formulasi bahan-bahan organik anda boleh amalkan secara teratur insya-Allah Dengan pengamalan secara teratur kita akan secara tak langsung kurang ambil makanan yang manis, kurang ambil karbohidrat kurang ambil makanan yang berlemak dan sebagainya, secara tak langsung dapat membantu mengecapi bentuk badan yang anda idam-idamkan. Dan seterusnya produk yang seterusnya saya juga turut bawakan apple fiber dan juga orange fiber Kalau sebelum makan ataupun pada waktu pagi anda boleh amalkan Koko Cut ni yang mana dapat membantu memberi rasa kenyang. Selepas makan ataupun sebelum tidur, kita boleh minum apple fiber ataupun orange fiber yang mana apple fiber ni dicadangkan untuk berat badan kurang daripada 70 kg, manakala orange fiber dicadangkan untuk berat badan lebih daripada 70 kg. Bila kita ambil orange fiber ni pula fungsi dia pula kalau kita dah makan makanan yang berat dan sebagainya, kita akan ketandas 4 hingga 8 jam untuk membuang lebihan makanan tak terhadam Jadi bila kita dah detox usus kita lebih sihat bentuk badan kita lebih menawan, dan bolehlah kalau wanita tu yang nak suka berfashion dan sebagainya boleh pakai baju yang diingini. Sebab apa saya faham bentuk badan yang kurang menawan ni kadang-kadang jadi body shaming pun ada juga dan sebenarnya yang lebih utama adalah kesihatan kita sebab apa bila kita bentuk badan kurang menawan rasa mengah, kurang bertenaga cepat letih bukan saja susah untuk berfashion, tetapi bila kita amalkan makanan yang sihat, pemakanan yang seimbang, diet yang mencukupi diet yang seimbang, serat yang mencukupi sebab apa kajian mendapati rakyat Malaysia kurang mengamalkan pengambilan serat yang mana hanya mengamalkan sekitar 12 gram serat saja sehari, tetapi sebenarnya pengambilan serat yang mencukupi adalah di antara 20 hingga 35 gram setiap hari. Ini dia yang sangat-sangat penting yang mana kita dapati pengambilan serat yang kurang ni sebenarnya boleh menyebabkan juga kenaikan bentuk badan yang kurang menawan. Saya kira masalah penghadaman, pelawasan, susah untuk lawas, dan kalau kita perhatikan disebabkan oleh kurang serat juga kadang-kadang kita terperap lama dekat tandas 10 hingga 15 minit dalam tandas, susah nak membuang kadang-kadang najis kita sangat keras dan sebagainya jadi anda boleh dapatkan apple fiber yang mana untuk berat kurang daripada 70 kg harga di RM30, manakala orange fiber ni untuk berat lebih daripada 70 kg harga di RM35 sahaja. Formulasi yang sangat-sangat istimewa dalam ni ada fiber, vitamin C dan juga collagen yang sangat baik untuk kecantikan kulit anda. Dan sebenarnya khasiat fiber yang kita ketahui
dapat membantu ya. Fiber yang kita gunakan adalah psyllium khas yang mana dapat membantu mengembang dalam usus kita secara tak langsung ya, memberi rasa kenyang juga dan membantu ya membersihkan usus-usus kita yang kadang-kadang kotor ya. Sebab apa kita dah makan macam-macam secara tak langsung ya. Saya sangat cadangkan anda amalkan apple fiber dan juga orange fiber, detox dan makanlah apa-apa makanan tambah lain ya, kata orang tu untuk kesan yang lebih berganda ya. Sebab apa bila kita dah detox barulah usus kita bersih. Jadi kedua-dua produk ini boleh diambil bersama? Boleh diambil serentak. Kalau waktu pagi ataupun tengah hari anda boleh amalkan kokokat. Waktu malam sebelum tidur anda boleh dapatkan apple fiber ataupun orange fiber. Okey, dan terakhir Datuk, apakah produk nak dikongsikan? Nah, satu lagi Yana, saya suka sangat gunakan setiap kali sebelum tidur waktu malam. Saya suka guna lotion panas asli ni. Sebab apa lotion panas asli ni sangat membantu memberi kata orang tu kesegaran kepada badan saya. Sebab apa dalam ni ada ramuan-ramuan seperti halia bara ya. Kemudiannya ada kulit kayu manis, aloe vera, pegaga yang mana dapat membantu mengurangkan kesarekahan, stretch mark pada badan. Kadang-kadang kita perhatikan wanita lepas bersalin Yana akan ada kesarekahan ya, dan juga lotion panas asli ni Yana, satu-satunya lotion yang sangat panas di pasaran. Anda boleh juga gunakan sebagai lotion urutan luaran ya, pada bahagian lutut, sendi-sendi dan sebagainya, dapat membantu memberi keselesaan yang berganda ya. Dan harga lotion panas asli ni hanyalah serendah RM26 saja di toko-toko jamu. Bagi anda yang ingin mendapatkan produk Viasia Yana, boleh dapatkan di toko-toko jamu yang berhampiran, ataupun anda boleh buat belian secara online ya, di Shopee, di Lazada dan juga di portal online terbaru kami iaitu jombai.my, jomby.my. Dan jangan lupa follow Instagram kami vasia.official, vasia.official. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan Viasia baru beli. Sebab apa? Viasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang inginkan konsultasi secara percuma hari ini, boleh hubungi hotline kami 1800 883990. Saya ulang balik, 1800 883990 Yana. Dan anda tak perlu gusar, tak perlu risau. Sebab apa? Produk Viasia telah mendapat penganugerahan sebagai super brand. Pencapaian luar biasa untuk produk tempatan. Jadi gunalah dengan penuh keyakinan. Terima kasih banyak-banyak Datuk Azril di atas perkongsian tadi. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih. Sama-sama. Wanita Hari Ini. Hari Ini. Okey, kami nak kongsikan sesuatu kepada anda. Tahukah anda bahawa simptom-simptom demam denggi dan juga jangkitan COVID-19 ada persamaannya, di mana demam panas, keletihan dan sakit badan. Namun jangkitan demam denggi akan mengakibatkan pesakit mengalami sakit kepala, loya dan juga muntah. Jadi mari kita bersama-sama melawan denggi. Okey, di kesempatan ini juga sebenarnya kami nak memberi nasihat kepada anda semua untuk terus kekal mematuhi SOP yang sudah pun ditetapkan, kerana ketika ini kita sedar bahawa perkara ini menjadi satu tanggungjawab kepada kita untuk terus dilaksana. Semalam pun dah mencatatkan kes banyak 375 dan wujud 5 kluster baharu. Jadi kita kalau boleh nak memberikan satu kerjasama yang cukup padu dalam kalangan rakyat sendiri. Betul, apa yang pasti kita semua perlu memainkan peranan dan anda semua jangan lupa untuk ikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Baik, hari ini hari Jumaat, esok akan kembali di Wanita Hari Ini Extra, WHI Extra. Kita akan bercakap tentang vanilla. Itu yang kami nak bawakan esok. Tapi sekali lagi kami nak ingatkan kepada semua terus kekal mematuhi SOP. Dan kalau kita nak ikutkan, hari ini 9 Oktober dah pun dijalankan PKPB di Kelang. Jadi orang-orang Kelang terus kekal dan jaga kesihatan diri anda, pakai pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan kawal penjarakan sosial anda. Apatah lagi bagi anda yang mempunyai warga emas, mempunyai anak-anak kecil, bukan masanya untuk membawa mereka keluar, dan pastikan segala-galanya dapat dilaksanakan sebaik mungkin sebab hashtag kita jaga kita. Betul, kalau di awal-awal dahulu kita berjaya mengurangkan kes-kes yang berlaku, melandaikan kes COVID-19 di negara kita. InsyaAllah sekali lagi kita akan berjaya, tetapi ingat ia memerlukan usaha sama dan kerjasama kita semua. Okey, jumpa lagi esok. Bak kata Uyaina Arsyad, topiknya vanilla. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Mengatur, mengurus mata-watanya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak, mengatur, mengurus mata-watanya. Ushawati,
kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan